Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita nak belajar berkaitan dengan satu topik, tingkatan 3, matematik tingkatan 3. Topik yang ketiga iaitu berkaitan dengan matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Wow, ini satu topik baru sebenarnya untuk para pelajar KSSM. Jadinya dalam topik ni ada 4 perkara lah. Dalam topik ni ada 4 perkara. Ini 4 subtopik ataupun 4 ada 4 apa? 4 subtopik dia. Yang pertama sekali adalah simpanan. Ini yang pertama. Ini adalah yang pertama, subtopik yang pertama. Subtopik yang kedua adalah berkaitan dengan pelaburan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kredit dan yang keempat adalah berkaitan dengan hutang. Okey, jadinya sebenarnya bila kita nak belajar topik ni luas. Dia punya kira-kira tu luas, dia punya prinsip-prinsip pun banyak. Jadi kita kena belajar, okey, mula-mula kita tengok simpanan, apa dia punya definisi simpanan. Lepas tu apa dia punya jenis-jenis simpanan. Kemudian baru kita tengok dia punya formula-formula yang kita gunakan dalam simpanan. Begitu juga nanti pelaburan, kita kena tahu apa itu pelaburan ataupun apa maksud pelaburan. Kemudian jenis-jenis pelaburan. Jenis-jenis pelaburan. Lepas tu barulah kita tengok formula-formula. Sama juga nanti kredit, kita kena kenal pasti apa maksud kredit. Lepas tu kita tengok jenis kredit. Kemudian baru kita tengok dia punya formula-formula ataupun jalan kira yang kita perlukan. Sama juga dengan hutang. 3 perkara bagi satu-satu subtopik. Jadi pada hari ini kita fokus pada simpanan. Jadi kita fokus pada simpanan. Jadi para pelajar tengok betul-betul. Jadi mula-mula kalau kita nak belajar tentang simpanan, kita kena tahu apa maksud simpanan. Okey. Jadi simpanan ni maksud dia, apa maksud ataupun apa definisi. Bila ditanya apa definisi, ialah simpan, kita buat simpan duit di bank dan kemudian di samping tu dapatlah faedah. Sebab apa simpan di bank? Sebab dikatakan bila kita simpan di bank, dia lebih selamat. Dan lagi satu, dia ada satu insurance yang dipanggil PIDM insurance. Jadi PIDM insurance ni dia melindungi duit penyimpan lah. Okey. Jadi nombor satu, simpan duit di bank lebih terjamin sebab ada PIDM, ada insurance PIDM. Okey. Dan yang keduanya, boleh dapat faedah. Faedah tu maknanya kita dapat sedikit kadar keuntungan. Kadar keuntungan. Okey. Jadi pertama sekali kita dah tahu dah apa makna simpanan. Yang keduanya kita nak tengok pula jenis-jenis akaun. Jenis-jenis akaun di bank ni asasnya ada 3. Satu, akaun simpanan. Yang keduanya akaun simpanan tetap, dan yang ketiganya akaun semasa. Jadi para pelajar kena kenal pastilah. Jenis akaun simpanan ni, akaun simpanan tu macam mana? Akaun simpanan ni maksudnya siapa-siapa, mana-mana orang boleh buat akaun ni, akaun simpanan. Senang dimasukkan dan senang dikeluarkan, ataupun senang disimpan dan senang dikeluarkan semula. Okey. Lepas tu dengan simpanan prinsipal yang rendah lah, prinsipal ataupun dengan modal yang rendah, simpanan yang rendah lah. Mudah dikeluarkan. Dia ada satu kad dipanggil kad ATM, yang tu kita boleh keluarkan dengan mudah. Kebanyakannya siapa saja boleh membuka akaun simpanan, tapi bayi tak boleh lah. Maknanya untuk anak-anak pun sebenarnya dah boleh dah buka akaun simpanan. Cuma dapat faedahnya lebih rendah. Macam tu, itu akaun simpanan. Yang keduanya akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap ni maknanya kita kena buat simpanan dengan amount yang besar dalam jangka masa tempoh tertentu, barulah bank akan beri kita faedah yang lebih tinggi. Barulah bank akan bagi jaminan kita akan dapat faedah ataupun kadar keuntungan yang lebih tinggi.
Biasanya siapa yang suka buat simpanan ni? Mana mereka-mereka yang ada duit lebihan. Contoh ada duit lebihan 1,000 ataupun 2,000 ataupun 5,000 dan ke atas. Jadi kita boleh buat simpanan tetap ni sebab kita tak nak gunakan duit tu dalam masa terdekat. Kita buat simpanan dan kita kena simpan dalam tempoh berjangka, dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun. Okay, untuk dapatkan kadar keuntungan ataupun faedah yang lebih tinggi. Okay, ini untuk orang-orang kaya lah ataupun orang-orang yang dah ada lebihan duit yang tak mau gunakan duit, dia boleh buka akaun simpanan tetap. Itu nombor 2, akaun simpanan tetap. Jadi akaun simpanan kita dah tahu. Yang keduanya akaun simpanan tetap. Jadi kena simpan dalam amount yang besar dalam tempoh masa yang tertentu. Okey, dan yang ketiganya adalah akaun semasa. Akaun semasa ni maksudnya biasanya orang-orang yang ada syarikat-syarikat perniagaan, dia nak buat akaun tu untuk syarikat dia. Untuk syarikat dia, untuk perniagaan dia, maka dia buat akaun semasa. Jadi dengan akaun semasanya akan diberi apa? Akan diberi buku cek. Dapat buku cek. Cumanya biasanya akaun semasa ni dia ada juga dia punya faedah dia, tetapi dia ada juga dia punya charge. Bila kita gunakan buku cek, dia akan charge jugalah akaun semasa. Cuma akaun semasa khas untuk bisnes, biasanya untuk bisnes, untuk pertubuhan, untuk apa lagi? Untuk organisasi, yang tu akaun semasa. Akaun simpanan tetap untuk orang yang ada lebihan duit, untuk orang yang ada lebihan duit, dia nak simpan dalam jangka masa-masa yang tertentu dengan amount yang besar. Akaun simpanan adalah kita nak simpan dalam amount yang kecil, okey. Lepas tu nak selalu digunakan, nak sering kali dikeluarkan, boleh dapat kad ATM dan sebagainya. Yang tu akaun simpanan tetap. Jadinya kita dah kenal pasti maknanya apa maksud simpanan dan jenis-jenis akaun. Kita dapat bezakan akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Jadi dalam simpanan ni dia ada formula dia. Formula faedah dia panggil, ataupun dia panggil formula kadar keuntungan. Bolehlah ataupun mudharabah dia. Jadinya formula faedah ni dia ada 2. Satunya faedah mudah, yang keduanya faedah compound. Faedah mudah ialah I sama juga dengan T darabkan dengan R darabkan dengan T. Yang ni. Itu faedah mudah. Okay. Yang keduanya faedah compound. Compound MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasakan N dengan T. Jadi bila jumpa soalan mana yang biasanya disuruh kira faedah mudah? Soalan mana yang biasanya dia suruh kira faedah compound. Jadi mari kita tengok yang pertama ni dulu. Kita tengok dulu yang pertama ni, iaitu bila kita dapat soalan faedah mudah. Biasanya soalan faedah mudah ni dia hanya bagi tahu modal ataupun prinsipal. Lepas tu dia punya kadar faedah dia berapa dan berapa tahun dia simpan, kita kira saja macam tu saja. Yang ini biasanya kita darjah 6 kita dah pernah buat ni. Okey. Jadi untuk faedah compound ni nanti kita tengok juga. Sebab faedah compound dia lebih kompleks dan kebiasaannya faedah compound ni lebih tepat dan biasanya digunakan di bank yang sekarang ni lah, sistem bank menggunakan kaedah faedah compound. Okey. Tapi kita kena belajar dulu faedah mudah. Mari kita tengok Jadi faedah mudah. Ini I tau. I sama juga dengan P darabkan dengan R darabkan dengan T. Di mana I ni adalah interest. Interest ni maksudnya faedah tu lah. Kita nak kira hanya faedah sahaja. Bukan simpanan dia. Tetapi berapa faedah kita dapat. Prinsipal ni maksudnya duit mula-mula masuk ataupun modal permulaan. Ataupun duit simpanan kita sendiri. Duit kita sendiri. Rate ni maksudnya dia punya kadar dia lah. Kadar faedah dia lah. Kadar faedah. Dan time ni adalah dia punya masa. Cuma untuk faedah biasanya faedah ni kita guna dalam setahun. Masanya ialah per year ataupun tahun lah dalam bentuk tahunan. Masa mesti dalam bentuk tahunan. Kebiasaannya. Okey.
Jadi mari sama-sama kita gunakan formula ini. Cikgu bagi satu saja contoh soalan. Ini contoh soalan dia ialah Encik Syam menyimpan. Encik Syam menyimpan RM5,000 di bank dengan kadar faedah 4% tahun. Ini kira A, faedah yang diterima oleh Encik Syam selepas menyimpan 5 tahun. Ini dia nak tahu faedah saja. Nak tahu faedah saja. Okey, yang B adalah jumlah simpanan pada akhir tahun. Maksudnya simpanan campur dengan faedah. Maknanya dia punya principal campurkan dengan interest. Jadi mula-mula yang A ni kita nak kira hanya dia punya faedah ataupun dia punya interest. Jadi interest sama je dengan P kalikan dengan R kalikan dengan T. Jadi P ni principal. Principal ni duit mula-mula ataupun kita punya modal. Jadi P tu adalah 5,000. Maksudnya dia 5,000 kalikan dengan R. R ni adalah 4%. 4% adalah sama juga dengan 4/100. Sama juga dengan 0.04. 0.04. Jadi cikgu lebih suka gunakan rate ni dah jadi 0.04. Boleh juga 4/100. Tapi jangan buat 4 saja. Kalau 4 saja nanti jawapannya salah. Kalau 4 saja jawapannya salah. Ini kita buat 4/100 ataupun 0.04. Okey, darabkan dengan berapa tahun? Darabkan dengan 5 tahun. Jadi ambil kalkulator 5,000 darabkan dengan 0.04. Darabkan dengan 0.04. Darabkan dengan 5. So kita dapatlah jawapannya RM1,000. RM1,000. Jadi itu hanyalah faedah yang kita dapat. Keuntungan, dia punya keuntungan. So inilah jawapan A. A jawapannya adalah dia punya I dia ataupun dia punya faedah dia 1,000. Dia punya faedah dia 1,000. Jadi berapa jumlah simpanan untuk soalan B? Untuk soalan B, okey. Jadinya berapa jumlah simpanan? Mestilah P tambahkan dengan IP-nya RM5,000. RM5,000 tambahkan dengan RM1,000. Okey. So dapat jawapan RM6,000. Okey. RM6,000. Okey. Okey. So selesai. Itu untuk A dan B. Jadinya yang seterusnya. Ini cerita faedah mudah. Macam mana pula cerita tentang faedah compound? Okey, faedah compound. Bila jumpa soalan, faedah mudah ni dia tak ada cerita perkataan compound. Dia bagi tahu berapa modal mula masuk, lepas tu berapa dapat faedah setahun, kemudian dia suruh kira berapa tahun dia punya faedah kita dapat dengan beberapa tahun tu. Dia tak ada cerita pasal compound. Jadi kita guna I sama juga dengan P darabkan dengan R darabkan dengan T. I sama juga dengan P darabkan dengan R darabkan dengan T. Tapi untuk soalan faedah compound, tengok. Mari kita tengok soalan ni. Tapi sebelum kita tengok soalan, kita kena kenal pasti. Faedah compound ni dia bermula dengan MV. MV ni apa? MV ni adalah matched value. Matched value. Matched value tu maksudnya kita punya modal campurkan dengan faedah yang tercompound tu. Itu. Maknanya jumlah simpanan. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil matched value ni tempoh matang lah. Tapi maknanya kita punya simpanan kita campurkan dengan kita punya faedah yang tercompound. Itu dipanggil matched value. Okay, yang keduanya prinsipal ni. Prinsipal ni maknanya modal. Ini adalah kita punya prinsipal memang campurkan dengan interest yang tercompound lah.
Principal ni maksudnya yang duit mula-mula kita masuk. Rate ni adalah dia punya kadar faedah. Okay, kadar faedah. N ni maksudnya number of compound per year. Jadi setahun berapa kali dia compound. Setahun berapa kali dia compound. Setahun berapa kali dia compound. T maksudnya time, mesti dalam bentuk tahunan. Okay, T itu mesti dalam bentuk tahunan. Soalan, Cik Nina menyimpan 15,000. Jadi 15,000 ni dalam akaun simpanan. Jadi 15,000 ni adalah dia punya principal. Dengan kadar faedah 5% tahun. Jadinya yang ini 5% ni adalah rate. Rate dia 5% tahun, 5/100 ataupun sama juga dengan 0.05. 0.05. Dan pengkompaunan setiap 4 bulan. Pengkompaunan setiap 4 bulan. Jadi dalam setahun ada berapa 4 bulan? 4 bulan. Dia ada 3. Jadi N ni bukan 4. N ni adalah sama juga dengan 3. Jadinya dia kata 4 bulan. Katakan simpan daripada bulan 1. Jadinya bulan 4. Lepas tu bulan 8, bulan 12. Jadi 3 kali dia compound. Bulan 4 dia compound sekali. Bulan masuk compound ni ditambah. Interest tu ditambah. Setiap 4 bulan. 4 bulan ni setahun ada 3 kali lah. Jadi N tu jadi 3. Berapa jumlah simpanan Cik Nina selepas genap 4 tahun? Yang ini adalah T-nya. Time dia. Jadi kita ambil je lah MV. Cuma para pelajar bila ni kena, yang ni para pelajar tingkatan 3 dia kena ingat lah. MV sama je dengan P. Tak apa. Kita buat je terus sekejap. MV ni maksudnya adalah MV maksudnya P tu adalah berapa? P tu adalah 15,000. P tu adalah 15,000. 15,000 kurungan 1 tambah R. R ni adalah 0.05 perkan dengan N. N ni adalah 3. Tutup kurungan, darabkan dengan N 3, darabkan lagi dengan T 4. Begitu sahaja. Nak kira macam mana? Nombor 1 kira yang ni. Ni nombor 1. Lepas tu bila dah dapat jawapan, darabkan dengan kuasa yang ini nombor 2. Dan yang seterusnya barulah kita darabkan yang dengan 15,000. Ini yang ketiga. So kita cuba buat 1 tambah 0.05 per 3. Yang ni guna kalkulator lah para pelajar. 1 tambah 0.05 per 3. Okey. Kita dapat jawapan dia lebih kurang. Lebih kurang adalah 1.00167 lah. Kuasakan dengan kuasa 12. Lepas tu dekat sini ada 15,000. Jangan lupa dekat sini ada 15,000. Tapi kita kena buat yang ni dulu. 1.0167 ni kuasakan dengan 12. Okey. 1.0167 kuasakan dengan 12 dulu. Okey, 1.0167 kuasa 12. Okey. So, lepas tu kita darabkan dengan 15,000. Darabkan dengan 15,000. So, kita akan dapat jawapan dia. Okey. Jawapan dia, kita akan dapat jawapannya adalah sama juga dengan RM 18,298 ringgit 07 sen. Macam ni lah. Tapi ini matched value maksudnya dah termasuk 15,000 tu. 15,000. 15,000 dah termasuk dah daripada 18,000 ni. Tapi kalau kita nak tahu hanya faedah dia, faedah compound tu berapa, katakan ini jawapan
Ini jawapan. Tapi kalau kita nak tahu faedah compound dia berapa, kita tolakkan dengan 15,000. Jadi kita dapat RM3,298. RM3,298. Itu dia punya faedah yang telah tercompound. Jadi para pelajar, bila kita buat soalan, bila kita belajar topik ni, kita kena ingat 4 perkara. Pertama sekali, kita belajar tentang simpanan. Jadi simpanan ni kita kena tahu maknanya. Yang keduanya jenis-jenisnya. Dan yang ketiganya barulah kita tengok dia punya formula-formula yang terlibat dalam simpanan. Nanti cikgu akan masuk sedikit berkaitan dengan pelaburan, kemudian kita masuk kredit, kemudian kita masuk hutang. Tapi dia punya format tu sama saja. Cikgu akan cerita tentang apa makna pelaburan. Lepas tu jenis-jenis pelaburan. Lepas tu kira-kira yang melibatkan pelaburan. Jadi para pelajar, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.